Jadi nasionalisme ni adalah salah satu sikap fanatisme terhadap suku, ras dan juga bangsa. Tapi kalau kita sebut cinta tanah air, ia berkaitan dengan satu sifat semula jadi dalam diri kita untuk mempertahankan di mana sahaja kita hidup. Kalau kita hidup di hutan, kita mempertahankan itulah kawasan kita dan sebagainya. Jadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad telah muncul semangat suku-suku ni di tanah Arab. Jadi banyak orang-orang Arab ketika itu hidup bersuku-suku. Jadi banyaklah peperangan berlaku antara suku dan sebagainya. Salah satu bukti di mana Rasulullah menghapuskan semangat suku-suku ni adalah ketika mana Rasulullah menggabungkan kaum Muhajirin dan juga Ansar. Jadi dia diikatkan di atas satu akidah, iaitu akidah Islamiyah. Jadi ni kena tahulah. Jadi selepas tu kita banyaklah tengok daripada permulaan pimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, pimpinan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan yang terakhir iaitu Turki Uthmaniyah. Jadi mereka ni semua negara-negara Islam ni duduk di bawah satu payung, iaitu payung Islam. Jadi kita kena tahu orang-orang Eropah ni memang tak pernah puas hati dengan orang Islam, dan juga banyak orang-orang daripada orang Kristian Katolik ketika itu yang memeluk agama Islam. Diorang memang tak puas hati sebab orang Islam ni banyak menang perang dan sebagainya. Jadi diorang kata tak boleh kita nak berlawan dengan orang Islam ni secara fizikal, maksudnya one to one, perang-perang dan sebagainya. Jadi kita kena fikir satu cara, iaitu kita kena serang pemikiran diorang, iaitu kalau kita sebut dalam bahasa Arab ni ghazwatul fikr, serangan pemikiran. Jadi orang-orang Eropah ni masa tu difikir macam mana kita nak serang orang-orang Islam ni dari segi pemikiran. Jadi salah satu cara adalah dia cuba untuk meniupkan semangat nasionalisme ni ke dalam wilayah-wilayah Islam ketika itu. Jadi bermulalah perancangan mereka untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan Islam yang bermula daripada kerajaan Andalusia. Jadi akhirnya apa yang kita lihat adalah kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia yang ditaluki oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella. Jadi itu juga orang Eropah dan juga orang Kristian cuba untuk menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah yang dikatakan kerajaan terbesar ataupun empire Islam moden yang terbesar lah ketika tu. Jadi apa yang diorang buat, diorang cuba untuk meniupkan semangat nasionalisme ke dalam wilayah-wilayah Islam. Jadi wilayah mana yang diorang target ni? Yang pertama semestinya wilayah Arab. Wilayah Arab ni wilayah Timur Tengah ni lah, maksud kalau kita sebut Mekah, Madinah dan sebagainya lah. Dan yang kedua adalah Turki itu sendiri, Istanbul itu sendiri. Sebab apa? Dua-dua tempat ni adalah salah satu sentral ataupun salah satu pusat pertengahan di mana tempat berkembangnya agama Islam. Kalau di Mekah, Madinah, tempat lahirnya Nabi Muhammad dan tempat munculnya agama Islam. Jadi selepas daripada itu, diorang cuba menyusun pergerakan. Diorang cuba menubuhkan beberapa organisasi rahsia untuk menyeludup masuk ke dalam wilayah-wilayah Islam ni. Jadi antara yang pertama adalah pada tahun 1908 Turki Muda ni telah ditubuhkan, dan akhirnya Turki Muda ni adalah golongan-golongan pemikir muda yang pro barat, yang pro kepada diorang lah. Jadi Turki Muda ni seolah-olah macam boneka diorang lah. Jadi diorang gerakkan Turki Muda ni untuk menjatuhkan kesultanan ketika itu yang memerintah, iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Jadi kita kenal Sultan Abdul Hamid ni sebagai pembela Palestin dan sebagainya. Jadi bila kita tahu macam ni, diorang nak menjatuhkan, jadi diorang menggerakkan, diorang cuba buat kudeta, diorang cuba mencolik Sultan Abdul Hamid II dan mengusir Sultan Abdul Hamid II daripada istana dia. Jadi selepas daripada tu, pada tahun 1916 juga, apabila jatuhnya institusi diraja ataupun institusi khilafah di Turki ketika itu, jadi orang Arab, salah satu organisasi yang telah dibentuk di Arab ketika itu yang boleh dikatakan kelompok nasionalis barat yang pro juga kepada barat, juga menggerakkan agenda-agenda untuk memisahkan Timur Tengah, negara Arab ketika itu daripada naungan Turki Uthmaniyah. Jadi di situlah selepas daripada negara Arab memisahkan diri mereka daripada empire Turki Uthmaniyah, di situlah berlaku banyak kacau bilau dan sebagainya, dan akhirnya banyaklah negara-negara Islam yang turut mengikuti dengan membentuk negara mengikut bangsa dan juga bahasa. Jadi di situlah terpecahnya negara-negara Islam menjadi lebih kecil dan akhirnya penjajah-penjajah Eropah seperti negara-negara imperialis lah, kita tengok seperti Rusia, seperti Inggeris, seperti Perancis dan sebagainya, telah berjaya untuk menakluki wilayah-wilayah Islam yang kecil ni satu persatu. Dan kita dapat tengok juga pada tahun 1916 lah, revolusi Arab yang telah digerakkan oleh nasionalis Arab ketika itu telah menjadi pemangkin kepada negara Islam yang lain untuk memisahkan diri daripada wilayah dan nak menubuhkan negara mereka sendiri. Jadi di sinilah sebenarnya sejarah ringkas yang kita dapat tengok, sejarah di mana negara-negara Islam telah terpisah daripada payungan mereka, iaitu payungan Islam, dan akhirnya mereka telah menganuti fahaman nasionalisme ni, telah membentuk negara mengikut bangsa dan juga bahasa, dan menjadikan sebenarnya bukan mereka lebih kuat, menjadikan mereka lebih lemah kerana orang-orang kafir ataupun orang-orang Eropah dan juga orang-orang imperialis ketika itu mudah untuk menaluki wilayah-wilayah mereka. Jadi kita dapat tengok sendiri di tanah Melayu bagaimana orang-orang British telah masuk dengan melantik residen bersama Sultan. Kalau kita nak bantu orang Islam di negara lain, kita akan dibatasi oleh sempadan negara, kita akan dibatasi oleh undang-undang negara tersebut dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tidak lagi berada di bawah satu payung yang sama. Adakah relevan nasionalisme ni untuk dianuti oleh orang Melayu di Malaysia?